Iman tidak diwarisi. Tetapi iman adalah mutiara dalam hati. Hadir dengan rahmat yang perlu dicari sebelum goyah mendatangi ujian. Bayangkan, dan sampai satu tahap seorang pemuda ni, umur 18 tahun yang saya jumpa masa saya pergi ziarah tu, dia sampai tak boleh mengucap kalimah syahadah tu. Dia orang Islam, ibu bapa dia orang Islam, tapi dia tak boleh mengucap dia sedih lah. Saya berasa sangat-sangat sedih. Saya dah pergi ziarah di lebih pada 20 biji masjid, mungkin dalam berbelas-belas tempat lah kampung di Vietnam ni. Saya pergi ziarah. Dalam masa ziarah tu, saya jumpa banyak orang Islam yang mana mereka ni memang ahli keluarga asal orang Islam, tapi mereka tak boleh nak membaca surah Fatihah pun tak boleh. Sehingga kita cuba mereka membaca Bismillah. Bismillah pun tak boleh. Saya pergi belajar di Thailand tu lebih kurang dalam 8 tahun. Lepas daripada Thailand, saya balik. Lepas tu saya pergi sambung belajar dekat Kampung Baru, Malaysia, kat Kuala Lumpur. Dekat dengan Ustaz Fadli Al-Yamani Arwah. Itu untuk guru kita. Secara tradisi, setelah tamat pengajian, anak-anak Melayu Cham lebih selesa pulang ke kampung halaman dan mengendalikan kelas pengajian agama di tempat kelahiran mereka. Masjid Jamiul Azhar adalah antara pusat pengajian pilihan bagi anak-anak Melayu Cham untuk menabur bakti. Rumah Allah yang dibina pada tahun 1959 ini merupakan masjid terbesar di daerah Tan Chau. Islam itu mudah, Islam itu indah. Jelas diterjemahkan melalui tata rias seni bina Masjid Jamiul Azhar. Dengan rona putih dan hijau, kubah besar dan kecil mengelilingi binaan 4 segi memanjang, serta menara di bahagian luar membawa arti kesederhanaan dalam Islam yang ditegak oleh prinsip Qurani. Manakala elemen seni bina Melayu Champa pula dizahirkan secara teliti melalui tertingkap angin memenuhi ruang keliling masjid serta serambi di bahagian luarnya. Sejak dibina, serambi inilah menjadi tumpuan utama guru-guru agama yang dipanggil Tun dan juga Ong Tun oleh komuniti Islam untuk mengajar mengaji ataupun kelas fardu ain. Tetapi Azhar yang bermaksud sinar itu pernah malap semasa berlakunya perang saudara. Kesannya, aktiviti pendidikan agama di Masjid Jamiul Azhar terhenti hampir 30 tahun lamanya. Jamiul Azhar yang suram kembali bersinar apabila seorang anak jati Chow Pong, Abdul Rahman Ayub, pulang dari perantauan. Dia yang pernah mengikuti pengajian dalam bidang tafsir dan qiraati di Terengganu, Perlis, Pulau Pinang, Thailand hingga Afrika Selatan. Begitu tersentuh hati apabila mengenang perkembangan pendidikan agama Islam di Vietnam yang semakin pudar. Malah Abdul Rahman juga turut bimbang Islam akan tewas di bumi kelahirannya jika usaha-usaha untuk memugarkan ilmu agama tidak dimulakan dengan wadah pendidikan. Balik ke Vietnam dan saya berkhidmat. Saya ada cadangan nak bangunkan maktafi di Vietnam masa tu awal-awal. Tanpa mengira kekangan atau rintangan, Abdul Rahman mula mengumpulkan rakan-rakan yang sudi membantunya untuk menghidupkan kembali sistem pendidikan Al-Quran di Masjid Jamiul Azhar.
Jadi kita korban semua ni untuk memastikan ilmu kita bermanfaat untuk umat. Khususnya umat Islam di Vietnam lah. Yang sangat-sangat memerlukan sebenarnya. Sangat-sangat dahagakan ilmu agama. Lantaran itu, jiwa Abdul Rahman dan beberapa anak muda yang baru pulang berkelana ilmu terpanggil untuk mengisi kekosongan sekian lama sepi. Satu tanggungjawab perlu disempurnakan seperti mana saranan Imam Al-Ghazali. Belajarlah kamu dengan 1000 kitab wa ima 1000 guru sekalipun. Sekiranya tiada mikraj rohani, ilmu itu hanya sekadar biasa. Malah dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Sambil saya belajar, sambil mikir dan sambil niat di dalam hati ingin membuka pondok juga. Karena masa belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun, dengar kabar bahwasanya Ustaz Abdul Rahman beliau sudah buka pondok di sini, dan saya sangat gembira dengan adanya pondok di sini. Dan saya juga mempunyai niat setelah saya belajar di sana selesai, saya akan kembali ke sini untuk bantu mengajar dengan beliau insyaAllah. Setelah hasrat murni Abdul Rahman, satu sistem pembelajaran agama secara formal mula mengisi hari-hari baru di Masjid Jamiul Azhar. 2016 dipilih sebagai tahun permulaan Madrasah Tahfiz Al-Quran Jamiul Azhar beroperasi. Ini bermakna komuniti Islam Vietnam telah memasuki satu frasa baru apabila berjaya membuka sekolah tahfiz pertama di negara yang dikenali sebagai Mutiara Timur. Kita mulakan dengan satu kelas yang kecil, satu kelas yang lebih kurang 40 orang pelajar pada awalnya. Kejayaan ini menyenaraikan nama Ustaz Abdul Rahman Ayub sebagai perintis yang berjaya membuktikan Islam boleh bertapak kukuh di negara kesatuan sosialis dengan syarat umat Islam bersatu. Mak Tahfiz kita ni berjalan dengan secara persendirian. Kita tidak mempunyai mana-mana badan NGO atau badan kerajaan yang menaja. Jadi setakat ni 3 tahun ni saya menyeru, saya memohon kepada maknanya para jemaah yang solat tarawih di bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah itulah yang kita dana daripada itulah yang kita menampung perbelanjaan, pengurusan keseluruhannya lah dalam masa setahun. Dana yang terhad menyebabkan Madrasah Tahfiz Al-Quran Jamiul Azhar terpaksa meminjam sebahagian daripada bangunan lama masjid untuk dijadikan asrama dan juga kelas pengajian mereka. Walaupun dalam keadaan fizikalnya kurang selesa, namun bagi ibu bapa yang menghantar anak-anak di sini masih bersyukur kerana Chau Pong sudah kembali kepada tradisi asal sebagai pusat pengajian agama bagi komuniti Islam di Vietnam. Aura yang dibawa oleh Madrasah Tahfiz Al-Quran Jamiul Azhar secara langsung dapat mendidik jiwa generasi muda Melayu Cham mencintai masjid dan seterusnya mengimarahkan rumah Allah dengan pelbagai aktiviti yang memberi manfaat kepada pembangunan minoriti Islam di Vietnam. Alhamdulillah hari ini cita-cita kami maknanya untuk melahirkan para hufaz, para tahfiz, para hafiz Quran dan juga para alim ulama di tanah Vietnam ini. Sebenarnya cabaran itu adalah ujian daripada Allah. Itu yang saya fikir. Dan setiap ujian ni kita hadapi dengan tawakal. Dengan tenang dan tawakal.
dan kita sentiasa bermunajat, berdoa kepada Allah SWT untuk memudahkan segala urusan. Mengenai dana, saya tak melibatkan pelajar dan ustaz-ustaz lain pun saya tak libatkan sebenarnya. Secara maknanya tawakal saya sendiri pergi mencari dana untuk menguruskan mak tahfiz di kami di sini. Teknik pengajaran yang digunakan di Madrasah Tahfiz Al-Quran Jamiul Azhar sama seperti pendidikan sekolah-sekolah pondok di Malaysia dan Thailand, iaitu Al-Quran diajar secara talaki atau secara mendengar terus dari guru dan kemudiannya hafalan dibuat secara berulang kali. Mushaf Rasam Usmani adalah mushaf Al-Quran yang digunakan oleh pelajar-pelajar di sini. Manakala untuk pengajian taklim dan fardu ain, kitab-kitab tulisan Jawi bahasa Cham dan Arab digunakan secara meluas di Madrasah Tahfiz Jamiul Azhar. Sebagai mengekalkan tradisi, kelas dijalankan sepenuhnya di bahagian Serambi. Ustaz Zulkifli Saleh adalah antara peneraju utama yang mengendalikan kelas taklim dan fardu ain. Lepas tu kita ada mengajar kitab tajwid. Kitab tajwid. Lepas tu kita ada mengajar tentang fiqah. Fiqah pun dalam bahasa campak kita juga. Lepas itu kita ada mengajar tauhid, akidah. Namun usaha murni Ustaz Abdul Rahman dan rakan-rakan tidak akan menampakkan hasil tanpa sokongan daripada masyarakat antarabangsa, khususnya dalam menyediakan prasarana lengkap bagi memastikan suasana pembelajaran yang lebih selesa. Terutama sekali untuk menggantikan bangunan asrama pelajar tahfiz yang telah pun menjangkau usia 40 tahun. Tapak ni diwakafkan oleh orang ramai. Maka kita ustaz-ustaz semua kita harapkan pelajar-pelajar kita akan meneruskan perjuangan yang guru-guru kita sedang ajar kita bagi kita sebelum ni. Maka kita akan pelajar-pelajar ni akan teruskan sehingga hari kiamat. Ustaz Abdul Rahman yang mulakan buka Madrasah Tahfiz itu, ini satu korban besar untuk di Vietnam. Di Vietnam belum ada lagi Madrasah Tahfiz. Ringkasnya, iman itu tidak diwarisi. Tidak seperti mana darah keturunan yang boleh turun dari satu generasi ke generasi. Sebaliknya, iman perlu dicari dan diusaha sedaya mampu. Sebagaimana takwa yang boleh dimiliki oleh mereka yang mengakui rahmat daripada ilahi. Sebagai perjuangan minoriti Melayu Cham yang tidak jemu mencari mutiara dalam iman mereka. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang